Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-58. Yang mana pengajian kitab Ihya Ulumuddin ini tidak lain ialah untuk menyeimbangkan tiga tungku agama kita, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Saya pernah menghadiri satu seminar tasawuf oleh Dr. Jahid Siddiq. Dalam seminar itu Dr. Jahid Siddiq bagi tahu dia pernah pergi ke Mesir dan bertemu dengan mufti negeri Mesir, iaitu Dr. Ali Jumaah. Dalam perbicaraan mereka tu, Dr. Jahid Siddiq bertanya, macam mana dengan orang yang tak belajar tasawuf? Maksudnya cukup dengan tauhid dan fiqh sahaja. Jadi Dr. Ali Jumaah pun menjawab, orang yang tak belajar tasawuf ni, dia boleh sampai ke tingkat muslim, boleh sampai ke peringkat orang muslim, dan boleh sampai ke peringkat mukmin, tapi tak boleh sampai ke tingkat muhsin. Islam, mukmin, muhsin. Muhsin ni peringkat yang lebih tinggi lagi daripada mukmin. Mukmin tu orang-orang yang beriman, sedangkan muhsin ni daripada ihsan. Dia beribadah kepada Tuhan seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tak sampai ke peringkat itu pun, dia yakin Allah sedang melihat dia di mana-mana pun. Jadi di mana-mana pun dia sentiasa bersama-sama dengan Allah. Jadi orang yang tak belajar tasawuf, kata mufti Mesir, dia tak dapat sampai ke peringkat muhsin, setakat peringkat muslim, dan paling tinggi pun mukmin sahaja. Dalam pelajaran yang lepas kita ada melihat gambar Masjid Umawi, iaitu tempat Imam Al-Ghazali beruzlah dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kita lihat juga gambar Syekh Fahmi Zamzam, orang yang mengarang kitab 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Hari ini ada gambar masjid di negara China. Nampak macam Tok Kong. Memang di sana banyak masjid macam tu. Dan dipercayai masjid ini ialah masjid yang pertama didirikan di negara China, iaitu Masjid Xi'an. Masjid Xi'an, rupa bentuk memang sama dengan Tok Kong, tapi sebenarnya masjid. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita sekali lagi dipilih untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan dan insya-Allah menambah amal melalui pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita mengharapkan dalam pengajian yang seperti ini turunlah rahmat daripada Allah, dapatlah berkat, turunlah sakinah. Manalah tahu kok nanti lepas-lepas habis pengajian ni kita keluar tengok-tengok turun hujan. Hujan berupa mutiara-mutiara, mana tahu kan, berapa ketul-ketul emas kan, kita bakat-bakat kutip lah. Sebab apa? Di luar negara sana memang biasa orang jumpa hujan ikan. Tempat tu jauh daripada sungai, jauh daripada laut, jauh daripada kolam, tapi lepas hujan turun orang nampak ikan hidup lagi. Itu memang biasa berlaku. Dan pernah juga berlaku ketam. Pernah juga berlaku buah apple. Lepas masa hujan turun tu buah apple. Dan pernah juga di satu tempat bernama Kerala di India sana, masa mula-mula hujan turun tu orang ingatkan macam lahar gunung berapi jatuh dari langit tu. Semua bakat takut. Bila jatuh ke bumi, rupa-rupanya dalam titisan hujan tu dia ada spora pokok, benih pokok warna merah. Benih tu yang jatuh dalam air hujan, jadi dia nampak merah di atas sana. Sampai macam tu. Tu yang kata tadi, manalah tahu pokok tadi kita keluar-keluar jatuh hujan, jatuh duit ke apa kan. Sebab kita buat pengajian, manalah tahu. Jadi sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita imbas pelajaran kuliah yang lepas. Antara yang kita sentuh perut ulama' suk, iaitu ulama' jahat, lebih busuk daripada mayat orang-orang yang tidak beriman. Ini pengalaman siapa ni? Pengalaman orang-orang yang buat keranda. Dia kata ulama' jahat ni lagi busuk bau perut dia daripada mayat orang yang tidak beriman. Dan saya ada kongsikan satu cerita dalam kuliah yang lepas, iaitu pengalaman seorang penulis Tamar Jalis. Masa orang pindahkan mayat, nak pindah kubur, dapat dua mayat yang
cantik, tak reput. Tapi satu tu bau wangi, satu bau busuk. Jadi orang pun tanya kenapa mayat yang ni tak reput tapi bau wangi. Dia ni dulu hafiz Quran, 30 juzuk dia hafal. Yang kedua pula hafiz Quran juga tapi dia buat benda jahat. Mayat dia tak reput tapi bau tu busuk. Yang kedua, satu pengajaran bagi kita, jangan jadi lilin, jadilah matahari. Yang ni kisah ulama-ulama jahat ni lah. Dia bagi tahu kepada orang lain cara macam mana nak buat baik, tapi dia sendiri tak buat. Mengakibatkan orang yang dia cerita tu beramal dan mereka ni di hari akhirat masuk syurga. Tapi anak murid ni terkejut tengok tok guru duduk dalam neraka. Anak murid masuk syurga, tok guru masuk neraka. Macam mana jadi keadaannya begitu? Jadi mereka ni saling bersembang. Bila saling bersembang, tok guru dia dalam neraka tu bagi tahu, dulu aku suruh kamu buat begini, aku pun tak buat. Aku larang kamu buat begini, aku buat. Itu masalah dia yang menyebabkan dia tutup guru ilmu lebih. Tapi dia pula masuk neraka dulu. Antara contoh, dia suruh tapi dia tak buat, mengeluarkan zakat. Macam kisah seorang khadim yang kita sentuh hari tu. Bila sampai hujung tahun nak kena bayar zakat tu, dia pakat dengan isteri dia. Dia serahkan harta dia kepada isteri dia. Ni abang hadiah ni. Maksudnya harta tu bukan dia punya lah. Jadi tak cukup dah setahun kena tu, tak payah dia keluar zakat. Lepas tu isteri dia pula nak mengelak kena zakat juga. Isteri dia pun okey hadiah balik harta tu kepada dia. Selesai, tak payah bayar zakat. Bila orang tanya kepada ulama, ulama kata dari segi fiqhnya memang lurus, memang betul dah kaedah tu. Tapi di hari akhirat esok kena teruk ulama ni. Dia suruh orang keluar zakat, dia pula pandai menggunakan ilmu fiqh ni, tak mau keluar zakat. Contohlah, dia ni orang kaya, dia ada emas yang berharga 100,000. Lelaki lah. Isteri dia ada emas, dia pun ada emas, tapi orang kaya. Barang emas, jam tangan emas apa semua ni 100,000 dah. Bila nak sampai cukup setahun nak kena bayar tu, dia pun pakat dengan isteri dia. Sekarang ni saya hadiahkan kepada kamu, saya punya emas yang 100,000 ni. Hadiah kamu punya terus lah, bagi. Lepas tu isteri dia pula akad juga, emas ni sekarang dah milik saya hadiahkan pula kepada abang. Jadi tak payah keluar zakat. Cara dia. Tapi cara tu cara bohong tu. Membohong satu. Satu lagi, kita takut-takut kita bagi kat isteri kita, dia tak mau bagi balik. Dia 100,000 ni abang bagi kat saya. Okey. Dalam segi Islam ni lebih lah. Memang dia punya. Tiba-tiba dia kata saya tak bagi balik. Nah,